ذلك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dengan menggunakan kitab Analogi Quran dalam Kehidupan Insani, iaitu buku saya sendiri. InsyaAllah kita akan bincangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan analogi. Malam ni kita nak tengok surah Ibrahim ayat 18. Surah Ibrahim ayat 18. Dan sebagaimana biasa, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya melalui WhatsApp ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh hantar soalan anda kepada saya melalui WhatsApp ke talian 019 324 1364. قال المصنف حفظه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Bandingan segala kebaikan amal dan usaha orang yang kufur kepada Allah. Maknanya segala amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang engkar kepada Allah, analoginya a'maluhum karamad, amalan mereka itu seperti abu, ishtaddat bihi rih fi yawmin 'asif, abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', mereka tidak memperoleh suatu faedah pun daripada apa yang mereka usahakan itu. Dzalika huwa dhalalul ba'id, sia-sialah amalan itu, kesan kesesatan yang jauh daripada dasar kebenaran. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita renung, sama-sama kita bincang surah Ibrahim ayat 18 ni, yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita satu analogi, perumpamaan berkaitan amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang musyrikin, orang yang syirik, orang yang tidak ada akidah. Bila mana mereka buat amalan kebajikan, mereka buat amalan baik, amalan soleh, mereka tidak akan mendapat sebarang manfaat di hari akhirat kelak. Sebab tu kita jangan teruja dengan amalan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Kita tak kata tak bagus, amalan baik bagus, siapa buat pun bagus, tetapi lagi mana orang itu tak beriman pada Allah, segala amalan baiknya itu Allah tak kira. Allah hanya memberi balasan kebaikan di atas dunia sahaja. Kebaikan atas dunia akan dapat, tapi di akhirat tak dapat.
Sebab itu amalan-amalan kebajikan itu disebut dalam tafsir Al-Bahrul Muhit oleh Abu Hayyan Al-Andalusi. Dia kata apa? Amalan kebajikan itu terdiri daripada amalan mulia yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Antaranya orang musyrikin ni, antara amalan baik yang mereka buat, memuliakan, menghubungkan silaturahim, membebaskan hamba, menebus tawanan, memuliakan tetamu, tolong orang susah. Ini ada amalan-amalan baik yang dilakukan oleh mereka sampai hari ini, tuan-tuan. Kerana orang bukan Islam kan, baik, lebih baik daripada orang Islam sendiri. Baik. Pernah satu ketika tu dia kata, ada seorang beritahu saya, dia lalu satu jalan di Greek, jeli Greek kan, jalan tu dia tengah malam pula, gelap gelita, tayar pancit. Ni family ni pi kenuri. Bila tayar pancit ni tengah malam nak minta tolong sahabat, dua tayar pancit sekali di palanggar, entah apa tengah jalan tak tahu, depan dan belakang, tayar spare satu je. So satu lagi nak buat macam mana? Dia pun tahan orang lalu tengah malam, bukan ramai sangat lalu. Orang Melayu berhenti, ada apa ni? Oh ni tayar ni. Oh gitu ke? Tak apa. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dia perah habis. Dia tak tolong pun. Tahan lagi, ada orang berhenti, tengok macam mana. Oh minta maaf, saya pun tayar spare saya pun satu je, kau apa jadi kat saya? Siapa nak tanggungjawab? Tak apa, begitu tu. Hinggalah dia kata, tahan-tahan ada seorang bukan Islam, berhenti, tolong ambil tayar dia sendiri, tukar bagi mai, tolong tukar lagi. Cik lagi tayar, tak apa, kita belum berlaku lagi, tak ada masalah. Ni kamu ni dengan family apa kesian. Kalau kita tengok ni siapa bagus, siapa baik? Non Muslim ni baik. So ada kebaikan nak bila dia buat baik, ada kebaikan, Allah bagi ganjaran pada dia, tapi atas dunia dia. Allah akan balas juga kebaikan pada dia atas dunia, tapi di akhirat dia tak dapat. Pasal apa dia tak dapat? Kalau dia mati dalam keadaan masih tidak beriman kepada Allah. Ini yang sangat rugi. Sebab itu kita jangan rasa syok sendiri, aku tak apa, aku beriman. Kita kena cek iman kita, kita ni betul-betul beriman ke tak? Sebab Nabi sebut di akhir zaman ni, di akhir zaman, asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Ada orang pagi dia beriman, petang dia kufur. Ada yang petang pula beriman, pagi esok kufur kepada Allah Ta'ala. Kalau mati dalam keadaan kufur, tak ada apa, habis. Sebab itu pentingnya akidah. Apa juga amalan hak kita buat, mesti berpaksikan kepada akidah yang benar. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa amalan orang kafir itu termasuk apa-apa yang telah mereka lakukan untuk mendekatkan diri dengan berhala mereka, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Tapi saya sendiri tidak bersetuju dengan pendapat itu, kerana amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada berhala tak boleh digolongkan dalam amalan baik. Itu amalan syirik. So tak termasuk. Sebaliknya, amalan baik yang dilakukan oleh golongan musyrikin tidak diterima oleh Allah Ta'ala, jelas melalui hadis Nabi yang sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dia hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jana'an pada zaman jahiliyahnya telah menghubungkan silaturahim, bagi makan orang miskin. Adakah amalan tersebut memberikan manfaat kepadanya?" Satu hari Aisyah dia bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang ni kita kenal dia, namanya Ibnu Jana'an. Dia ni bagus, dia tolong orang susah, dia bagi makan orang miskin, dia hubung silaturahim, cuma dia tak beriman, dia jahiliah."
Jadi adakah amalan-amalan baik dia tu, amalan soleh dia tu, amalan kebajikan dia tu Allah terima ke tak? Tanya dekat Nabi SAW. Nabi jawab, amalan-amalannya itu tidak memberikan manfaat kepadanya pada hari akhirat kelak, kerana dia tidak memohon keampunan daripada Allah atas segala dosa-dosanya. Maknanya kerana dia kufur dan tidak beriman. Di akhirat esok, amalan baik dia ni Allah tak terima. Allah hanya bagi kebaikan atas dunia sahaja. Macam juga orang kaki derma. Ramai Jackie Chan tu suka derma, tahu tak? Begitu duit dia makin banyak. Bill Gates pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Dia punya donation pun berbilion. Memang dia kaki derma. So, ada kebaikan tak? Allah bagi kebaikan di atas dunia. Dia bagi donation, Allah bagi lagi banyak duit pada dia, harta pada dia, tak habis makan. Tapi setakat atas dunia saja. Sebab apa setakat atas dunia saja? Sebab dia tak beriman. Tapi tak tahulah, tak mati lagi. Sebab seseorang itu diukur masa dia mati. Masa hidup tak tahu. Mana tahu tiba-tiba ke ujung nyawa ke bertobat ke apa, macam mana ke, beriman pada Allah. Jadi nak ceritanya, kalau mati dalam keadaan tidak beriman, naya tuan, segala amalan hak kita buat atas dunia ni semua tidak dikonvertkan sebagai pahala. Tak ada. Di akhirat esok tangan kosong, terus dihumbankan ke dalam api neraka. Tuan-tuan. Maka dengan sebab itu pentingnya untuk kita memperteguhkan akidah kita kepada Allah, supaya amalan soleh yang kita buat tu ada asas. Kalau tidak, amalan baik itu seumpama mencurah air di daun keladi. Dicurah, pasal macam banyak kan, tapi tak lekat langsung, tak lekat. Allah tak nilai langsung. Macam dalam perumpamaan dalam ayat ni, Allah jadikan seumpama abu, debu yang diterbangkan oleh angin pada hari yang ribut kencang. Tak ada apa tinggal. Habis. Amalan tu macam debu, bila angin mai, habis, licin, tak ada apa. Maka dengan sebab itu, analogi dalam ayat ini dengan jelas telah membawakan persamaan yang terdapat antara amalan kebajikan orang kafir dengan abu yang berterbangan ditiup angin pada hari ribut kencang. Hal ini menunjukkan bahawa segala amalan baik yang mereka lakukan di atas dunia ini sia-sia sahaja dan langsung tidak mendatangkan manfaat kepada mereka di akhirat kelak. Punca dia kerana kufur kepada Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah sebut, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami, yakni Allah, hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami, yakni Allah, jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Makna amalan bukan tak ada, banyak, tapi habis. Allah tak kira. Allah tidak kira akhirat esok. Maka dengan sebab itu, orang kafir akan mendapati pada hari akhirat, dipertengok-tengok balik segala usaha dan amalan mereka di atas dunia hanya sia-sia. Mereka tidak memperoleh sebarang pahala maupun keringanan daripada azab neraka. Ini kerana disebabkan amalan mereka itu tidak dibina dan tidak diasaskan atas iman kepada Allah yang Maha Esa. Jadi maknanya analogi dalam ayat ni nak menunjukkan bahawa betapa ruginya mereka yang engkar, mereka yang kufur, mereka yang tak beriman kepada Allah. Sebab itu para hukama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Itu nombor satu. Kenal Allah dulu, beriman dulu, apa-apa pun akidah dulu. Sebab tu kalau kita ada kawan-kawan yang masih tak beriman, kita sayang kat dia, kita ajak dia untuk beriman. Kalau tidak, walau dia baik macam mana pun, atas dunia saja dia dapat kebaikan, tetapi di akhirat langsung dia tak dapat kebaikan. Rugi sangat-sangat. Pernah satu ketika saya mengajar di Perkim bulan Ramadan. Dululah sebelum PKP ni, tiap-tiap petang kita akan buka puasa. Di Perkim Jalan Ipoh ni dia buat program buka puasa masa sebelum PKP dulu. Tapi sebelum buka puasa, secara beramai-ramai dia ada tazkirah. Lebih kurang pukul 6 tu start tazkirah lah. Biasanya saya mengisi slot, berapa slot.
Yang hadir ni masa tazkirah tu, orang Islam ada hak nak buka puasa, orang bukan Islam pun ada. Dia join. Dia pun nak buka puasa juga. Ada seorang tu saya ingat lagi, namanya John. Nama dia John. Dia puasa. Tanya dia, Muslim tak? Tak. Betul? Puasa tak? Puasa. Sebab apa puasa? Nak sihat. Seronok dia tak? Boleh buka puasa ramai-ramai. Tu saya kata dia gini. Kamu puasa, bagus. Kamu dapat kebaikan. Atas dunia ni kamu dapat kebaikan. Kamu dapat. Sebab sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Kan? Tapi satu je John, saya kata, kamu rugi. Sebab pahala kamu tak dapat. Kamu dapat dari sudut kesihatan, dari sudut fizikal, dari sudut lahir dia. Pahala kamu tak dapat. Di akhirat esok, apa pun tak ada. Tak ada. Sebab apa? Kamu tidak beriman kepada Allah. Lepas tu dia jumpa saya, dia kata, Ustaz saya bukan tak nak beriman apa, isteri saya tak nak. Orangnya ada sebab. Dia terbantu, dia duduk belajar duduk tengok Islam ni bagus, dia pun turut puasa sekali apa semua, tapi isteri dia tak mau. Tapi maklumat lepas pada tu, beberapa bulan lepas tu dia masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam. Kan? Sebab apa? Sebab orang beriman pada Allah ni, dia akan meletakkan kasih sayang kepada Allah melebihi segala-galanya. Melebihi kasih sayang kepada mak ayah sendiri, pada isteri sendiri, pada anak-anak sendiri, pada siapa pun. Sebab iman itu nilai dia sangat tinggi. Sebab itu kita ni, bila Allah bagi pada kita lahir-lahir dah Islam dah, kita patut bersyukur dan kita mempertingkatkan kepahaman Islam, keimanan pada Allah. Jangan sia-siakan. Ada orang dia sia-siakan. Kan? Orang lain nak masuk Islam tu, dia punya teruk, dia punya cari, masa berhadapan dengan pelbagai rintangan, kena pulau dengan keluarga dan macam-macam lagi. Kita ni senang ya. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang yang mereka struggle nak masuk Islam, kekuatan pegangan Islam dia mereka lebih kuat, lebih kukuh berbanding dengan golongan yang terima telan bulat-bulat. Dalam keadaan dia, orang kata Islam secara warisan, tapi dia tak belajar, dia tak untuk ilmu. Banyak hak yang menyentuh tuan, banyak. Sebab tu hari ni kita tengok orang Islam sendiri hina Islam. Kan? Orang Islam sendiri hina agama dia sendiri. Sebab apa? Bagi dia tak ada value. Sebab dia keturunan aja. Dia tak betul-betul mengkaji, menggali, dan dia beriman tu dalam keadaan di sisi Allah kita tak tahu dia beriman ke tidak. Sebab kita ni tuan-tuan, nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita berhukum secara zahir, Allah mengetahui batin seseorang. Ada orang kita duk anggap dia memang beriman, dia Islam, dia datang surau masjid, rupa-rupanya dia kufar. Dia datang masjid sebab apa? Lebih pada komuniti. Dia tak percaya pun pada Allah. Dia tak percaya pun. Bahkan ada di kalangan orang Melayu sendiri etis. Ada satu kumpulan pula, kumpulan Melayu etis. Dia hidup di kalangan Melayu lah. Musim korban, dia pergi korban, pergi tu potong daging apa semua. Tapi hakikat dalam diri dia, i'tiqad dia, dia tak percaya kepada Tuhan. Dia tak percaya. Begitu juga satu golongan yang panggil agnostik, etis agnostik. Golongan ni apa pula? Tuhan ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tu dia. Tapi oleh kerana dia hidup dalam masyarakat Melayu, pakat pergi sembahyang raya, dia pergi sembahyang raya. Tapi iman dia tak. Betul-betul ya, tak betul ya. Aku ikut je lah, dia kata. Orang macam ni betul-betul dia beriman ke tak? Sebab iman ni, dia kena jazam, dia kena yakin. Bukan boleh, mungkin ada, mungkin tak ada. Allah ni ada tak? Mungkin. Mungkin. Atau hampir sembahyang, mana tak, kalau ada, okey lah, ya tak? Kau tak ada pun tak apa. Lagipun jumpa kawan-kawan ramai kat masjid tu. Nampak? Jadi dia pergi masjid tu lebih kepada budaya, jumpa kawan-kawan, tapi hakikat dia, diri dia, dia tak beriman. Tapi kalau dia mati, kita tanam macam mana? Kalau dia mati, kita tanam macam mana?
Kita tanam di perkuburan Islam. Pasal apa? Pasal kita nampak dia Islam. Kita nampak dia main masjid. Kita nampak dia siap lagi duk potong daging korban lagi perang-perang. Duk sembang elok apa semua. Kita tak tahu dalam hati dia, i'tiqad dia, rupanya memang dia tak percaya pun pada Tuhan. Bahkan bagi dia Tuhan mungkin ada, mungkin tak ada. Ini tak beriman tadi. Tapi oleh kerana kita tak tahu, kita nahnu nahkum bizawahir, kita berhukum secara zahir. Bila dia mati, kita ke bumi macam biasa, macam cara orang Islam. Wallah yatawalla sarair, Allah mengetahui batin dia bagaimana. Ini akan dihumbankan oleh Allah dalam neraka. Pasal apa? Pasal dia tak beriman. Dia buat baik macam mana pun atas dunia ni, Allah tak terima. Dalam konteks pahala tidak ada. Sebab tu jangan duk rasa selesa kalau tidak benar-benar beriktikad keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, iman merupakan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seseorang insan. Tanpa iman, kehidupan manusia di alam barzakh dan di akhirat akan sengsara. Atas dunia mungkin okey. Ada orang tanya saya baru ni, dia kata orang bukan Islam, tengok dia okey je pun, hidup tenang, elok, kaya, pangkat tinggi. Dia tak Islam pun, dia tak beriman pun. Tengok orang Islam hak beriman pada Allah, tengok papa kedana pun ramai. Orang ni dia tak faham. Dia tak faham konsep yang Allah Ta'ala itu bersifat Ar-Rahman. Kita kena tahu konsep ini, konsep Ar-Rahman. Konsep Ar-Rahman Allah ialah Allah bersifat pemurah kepada semua. Islam ke tak Islam ke, iman ke kufur ke, Allah bagi semua rezeki. Allah bagi kekayaan, Allah bagi pangkat. Siapa usaha Allah bagi. Tak kira kamu Islam ke tak Islam, dia usaha Allah bagi. Allah bagi. Tetapi dunia ni tak ada nilaian di sisi Allah. Sebab apa Allah bagi? Sebab dunia ni tak ada nilaian di sisi Allah. Kalaulah dunia ini ada nilaian di sisi Allah, satu teguk arak pun tidak akan dapat diminum oleh sesiapa. Minum saja Allah bagi punishment terus. Tapi maknanya dunia tak ada nilai. Allah bagi ya. Siapa nak bagi? Nak jahat Allah bagi, nak baik Allah bagi, semua Allah bagi. Sebab itu jangan heran kalau atas dunia ni kita tengok orang tak beriman pun kehidupannya mewah, pangkat tinggi. Kita baca sejarah Fir'aun ni, dia tak beriman pun, tetapi kekayaan dia, kekuasaan dia, pangkat dia, istana dia, semua hebat. Semua rakyat jelata tunduk sujud pada dia, sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Nampak? Atas dunia je lah Allah bagi tuan-tuan. Tapi Allah bagi tidak bermakna Allah redha. Kita kena ingat. Ni isu ni kena ingat. Adakah bila mana Allah bagi itu maknanya dia baik? Dah. Allah bagi kepada sesiapa saja. Allah bagi, tak kira beriman tak beriman. Tetapi Allah tak redha kepada orang yang tidak beriman. Bagi tetap bagi, tapi Allah hanya redha pada orang beriman dan tak redha pada orang tak beriman. Jadi maknanya kalau tak redha, tak ada apa, tak ada pahala apa, kosong. Jadi tanpa keimanan kepada Allah, segala amal baik dan amalan kebajikan tidak akan dihitung oleh Allah di akhirat. Bahkan segala amalan baik yang dilakukan di dunia, di akhirat esok sia-sia, jadi macam debu, semua tak dikira. Sehubungan dengan itu menjadi satu kewajipan kepada seluruh manusia untuk beriman kepada Allah agar segala amalan soleh yang dilakukan dengan ikhlas diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan, para ulama antaranya Asy-Syanqiti menyatakan prasyarat yang pertama supaya amalan kita diterima oleh Allah adalah akidah yang sahih, akidah yang benar. Sebab itu kita jangan pandang remeh pada soal akidah. Kita kena belajar akidah ni, belajar sungguh. Belajar akidah ni belajar apa? Belajar nak kenal Tuhan. Belajar untuk beriman pada Allah, beriman pada Quran, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Hari ini orang Islam tapi tak beriman pada qada dan qadar. Dia mempertikaikan segala takdir yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga berat ni.
Sebab rukun iman tuan-tuan, dia sifir dia berbeza dengan sifir matematik. Sifir matematik ni 6 tolak 1 bersamaan equal 5. 6 minus 1 equal 5. Itu matematik. Tapi sifir keimanan, 6 minus 1 equal 0. 6 tolak 1 bersamaan dengan telur ayam kosong. Contoh, seorang ni dia beriman pada Allah. Beriman tak beriman Allah wujud. Kalau Allah tak wujud, macam mana aku wujud? Dia beriman. Tapi bila mai qada dan qadar, dia tak beriman. Mana ada Allah tentu, kita buat kita sendiri semua. Apa kaitan Allah? Memang Allah ada, tapi kita nak buat kita lah. Kita buat AA lah, kita buat BB ya. Dia tak beriman dengan qada dan qadar. Bagi dia ketentuan Allah tu tak wujud. Dan ada orang pula dia tak beriman dengan hari akhirat. Dia sebut di mulut, hati dia tak ada, mati esok habis gitu je. Mati esok habis gitu. Tak ada lah akhirat apa. Dia tak dipercaya. Maka orang macam ni, walaupun nama dia Islam, dia bawa title Muslim, IC dia Muslim, tetapi di sisi Allah dia tidak beriman. Akidah dia gugur. Satu rukun iman gugur, dia gugur keseluruhannya. Jangan buat main. Sebab itu menjadi kewajipan pada kita untuk beriman pada Allah dengan sebenar-benarnya melalui jalan ilmu. Sebab itu kita kena belajar. Seseorang yang mempunyai masalah dari sudut keimanan, dia akan mudah terjebak dalam kekufuran. Antara perkara kufur yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat hari ini, khususnya masyarakat Muslim, ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, ada orang di selesa dia ingat dia Islam, rupanya dia syirik kepada Allah. Syirik ni dia boleh menggugurkan iman dia pada Allah. Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampunkan yang lain daripada syirik bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sesiapa yang bersyirik kepada Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Baik, ayat ni kita kena faham. Kadang orang tak faham. Allah tak ampunkan dosa orang syirik pada Allah. Ada orang berjumpa saya, dia kata, Ustaz, saya pernah syirik, macam mana ni? Allah tak ampun. Dia sebenarnya kita kena faham maksud ayat ni. Maksud ayat ni, Allah tak ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Itu. Lagi mana dia hidup, dia syirik macam mana pun masih ada ruang untuk dia patah balik, untuk kembali kepada jalan, untuk beriman kepada Allah, untuk buang segala syirik-syirik, kembali akidah yang jitu kepada Allah. Masih ada ruang. Malam yugharghir, sebelum nyawa sampai ke halkum, sebelum mati. Begitu. Jadi maknanya, sebab tu Nabi sebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dia mati dalam keadaan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Maknanya dia mati dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Jadi yang maksud ayat yang kata Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang yang syirik pada Allah ni, maknanya orang yang mati dengan syirik Allah tak ampunkan. Dosa selain syirik itu serah pada Allah, kadang Allah ampunkan, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi maksud ayat tu kita sebut tadi, orang yang meninggal dunia dalam keadaan syirik dan tak sempat bertaubat pada Allah, maka sudah tentu dia akan terjerumus dalam kebinasaan untuk selama-lamanya di hari akhirat kelak. Golongan yang terlibat dalam syirik ini tidak akan memperoleh pengampunan daripada Allah. Maka segala amalan yang dilakukan di atas dunia, walaupun ia merupakan amalan yang baik, amalan yang elok, amalan yang dipandang mulia, semuanya tidak akan mendatangkan sebarang manfaat, kerana dosa syirik itu sendiri tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan syirik, tuan-tuan, merupakan satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Allah merakamkan dalam Al-Quran dalam nasihat Luqman terhadap anaknya. Dalam surah Luqman ayat 13. Allah rakamkan, sebab kalau tuan-tuan nak lihat satu modul pendidikan, kita boleh rujuk surah Luqman. Allah sajikan kepada kita modul pendidikan seorang bapa terhadap anak dia, iaitu Luqmanul Hakim. Sampai surah tu pun dinamakan surah Luqman. Luqmanul Hakim maknanya Luqman yang bijaksana. Lalu dia mengajar anak dia. Apa perkara pertama hak dia ajar anak dia? Menunjukkan kecerdikan Luqman itu sendiri. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Ketika mana Luqman berkata kepada anak dia sambil menasihati anak dia, Luqman kata, ya bunay, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Jangan kamu syirik kepada Allah, kerana syirik itu merupakan satu kezaliman yang besar. Jadi banyaklah panduan-panduan yang diberikan oleh Luqman, tapi perkara yang pertama yang diberi panduan adalah jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, menjadi suatu kewajipan kepada setiap individu muslim untuk memastikan supaya tidak terjebak dalam perkara syirik. Mungkin kadang-kadang kita tertanya-tanya, apakah maksud syirik? Syirik ini, tuan-tuan, maksud dia menyengutukan Allah dalam pelbagai bentuk, sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan i'tiqad atau dengan pegangan. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya sesiapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah ke neraka. Maknanya kalau orang mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan tidak beriman, maka diharamkan syurga padanya, dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Berat tak? Perbuatan syirik boleh dibahagi pada dua kategori. Yang pertama, syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi. Yang kedua, syirik jali. Syirik jali ni syirik yang terang dan juga nyata. Syirik jali ni makna apa? Jali ni terang. Syirik jali ialah syirik yang dilakukan secara jelas dan terang, yang menjerumuskan seseorang ke dalam lembah kekufuran. Syirik itu boleh berlaku melalui salah satu daripada tiga keadaan. Syirik jali ni. Syirik jali ni maknanya perbuatan yang terang-terang dia syirik kepada Allah, dia kufur pada Allah. So dia boleh berlaku melalui tiga. Yang pertama, i'tiqad. Macam kita sebut tadi kan, i'tiqad. Contoh, dia meragui tentang atau menafikan kewujudan Allah, dan dia yakin sistem ciptaan manusia lebih baik dan sempurna lebih daripada perundangan Allah. Itu contohnya i'tiqad dia. Dia kata Quran ni ialah zaman Nabi dulu, sesuai lah 1400 tahun dulu. Kita zaman moden 2022 takkan boleh pakai kitab tu lagi. Kitab tu kitab kuno. Berat ni. Keyakinan dia tu, dia menolak Al-Quran, sedangkan itu termasuk rukun iman. Itu syirik. Kadang menerusi perbuatan. Contoh, perbuatan menyembah patung, berhala, pokok, matahari, bulan, objek dan sebagainya. Begitu juga termasuk dalam kategori itu perbuatan memuja kubur. Atas dakwaan kubur itu keramat, atau minta bantuan bomoh menggunakan makhluk halus dalam perubatan dan sebagainya. Jadi maknanya perbuatan itu, perbuatan syirik pada Allah secara terang, secara jelas. Pernah satu ketika ni, cerita betul, almarhum Profesor Dr. Harundin pernah cerita. Dia kata ada seorang ni Allah uji dia dengan sakit, dia pergi berubat merata tak baik. Berubat dengan syifa, dengan Quran, tak baik. Allah saja nak uji. Sebab sakit Allah bagi, sembuh pun Allah bagi. Allah saja tak bagi lagi. Nak tengok macam mana dia ni ada akidah ataupun tidak. Satu ketika orang bagi tahu dia tentang satu bomoh siam. Wah, dia kata berubat tak apa, janji berubat. Dia pergi jumpa bomoh siam tu. Bomoh siam tu berubatlah dia, kan? Tapi bomoh siam tu mensyaratkan
Kamu nak berubat, kena ambil patung, kena sembah patung. Patung ni, tak ni, baca mantra, ikut, lepas tu kamu junjung dia, kamu sembah dia. Nak baik punya pasal tuan-tuan, dia sanggup. Dia ikutlah. Siam tu baca mantra dia lah. Nai pridi panam yong, pia bahul pia manapakon, pibul song ram. Baca. Anda faham tak? Pomai kau cai ya. Tuan-tuan. Jadi dia ambil patung tu ni, patung. Perbuatan dia. Syirik pada Allah secara jelas, secara clear. Kalau dia terus berada dalam keadaan macam tu, tak kembali kepada jalan, mati lagu tu, mati kufur. Sebab syirik boleh berlaku melalui perbuatan. Syirik juga boleh berlaku melalui perkataan, lidah. Contoh, bila menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal. Itu syirik. Allah haramkan arak, dia kata halal. Kan? Contoh. Itu syirik yang jelas. Yang kedua, syirik khafi. Syirik tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Ini kita sambung lepas ni. Kita nak bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang kedua kita sebut tadi, syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi ataupun syirik kecil. Yang syirik ini dia tak gugur akidah. Akidah tetap ada. Tapi dia hilang atau luputnya pahala seseorang. Pahala tak ada. Syirik macam ni dia, contohnya syirik khafi ni ataupun syirik kecil ni ialah berkaitan dengan perbuatan riak dalam beramal. Rasulullah pernah menasihatkan para sahabat supaya berhati-hati dan menjauhi iyyakum wasyirkil asghar. Jauhilah kamu daripada syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Nabi kata, ar-riya. Amalan tu riak. Maknanya kita buat amalan itu bukan kerana Allah, kita buat amalan kerana nak dapat pujian manusia. Syirik tak? Syirik lah. Tapi adakah syirik ini menggugurkan akidah, terkeluar daripada Islam? Tidak. Cuma dia menggugurkan pahala. Dia tak dapat pahala. Rugi kat situ. Patutnya amalan soleh dia buat, dapat pahala, tapi tak dapat. Punca dia apa? Punca dia kerana dia buat itu tidak ikhlas. Dia buat itu kerana riak. Tetapi dia panggil syirik kecil sebab tak sampai dia menggugurkan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.